واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو. Tidak adalah yang mengetahui tentera Rabb kamu melainkan Dia sendiri. Surah Al-Mudaththir ayat 31. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-279. Pengajian kita sudah masuk tahun yang ke-13. InsyaAllah pada malam ini kita akan mensyarahkan kitab yang ke-21 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Induk Ihya ini. Kitab yang ke-21 ini namanya Kitab Keajaiban Qalbu. Dan kali ini merupakan kuliah sulung, kuliah yang pertama tentang keajaiban qalbu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga, sejak tahun 2011 kita mensyarahkan atau kita buat pengajian kitab Ihya ini. Kita sudah pun berjaya mengkhatamkan beberapa buah kitab daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Ihya ini. Antaranya kitab ilmu, kitab akidah, kitab cinta Allah atau kitab mahabbah, kitab tauhid dan tawakal, kitab fakhir dan zuhud, kitab nikah kahwin, kitab bahaya lidah, kitab tentang Nabi SAW, kitab terpedaya, dan yang terkini kitab latihan qalbu yang sudah kita khatamkan dalam pengajian sebelum ini. Umumnya tarbiyah akal adalah dengan ilmu-ilmu al-iman. Tarbiyah anggota tubuh badan adalah dengan ilmu-ilmu al-Islam. Tarbiyah wilayah hati adalah dengan ilmu-ilmu al-ihsan. Dan tarbiyah yang berkaitan dengan tindakan adalah dengan ilmu-ilmu as-sa'ah. Hadirin dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita terus sahaja ke kalam-kalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Keajaiban Qalbu ini. Kata Al-Imam, kemuliaan dan keutamaan manusia yang mengatasi sejumlah daripada bermacam-macam makhluk yang lain adalah disebabkan persediaannya, yakni potensi manusia itu sendiri atau kebolehan manusia itu sendiri untuk mengenal Allah, yakni untuk ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu ialah awal kepada ad-din. Sebenarnya manusia dan jin boleh pergi lebih jauh lagi daripada maqam awal ad-din itu. Di sebalik, selepas ma'rifah itu ada lagi maqam-maqamnya, dan kita memang boleh pergi ke sana. InsyaAllah kita boleh mencapai pertengahan, kita boleh mencapai akhir, dan kita juga boleh mencapai kamal. Dalam Tariq Imam Al-Ghazali ini diajarkan tentang 4 sekawan yang menuju awal dan 4 sekawan yang menuju kamal. Apa itu 4 sekawan yang menuju awal? Yang ini selalu disebut-sebut orang, yakni syariat, hakikat, tarikat, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Makrifat itu ialah awal ad-din. Apa pula 4 sekawan menuju kamal? 4 sekawan menuju kamal ini bermula daripada awal ad-din tadi, yakni ma'rifatullah. Selepas itu ialah nisf ad-din, kemudian akhir ad-din, dan hujung sekali kamal ad-din. Jadi kesemuanya ada 7 tingkatan. 7 tingkatan. 7 petala langit dan bumi dalam tasawuf, kata sebahagian orang. Itulah dia 4 sekawan menuju awal dan 4 sekawan menuju kamal. Jadi manusia ni sebenarnya boleh sampai ke kamal ad-din, cuma ada orang direzekikan sampai, ada orang tak direzekikan sampai. Ramai orang menyangka
bahawa makrifah itulah yang tertinggi, yang terakhir, yang terjauh, yang terhebat. Padahal diri sendiri kita menyebut makrifah itu awal ad-din. Mulut sendiri menyebut awal, tetapi kita tidak tersedar bahawa makrifah itu yang awal. Makrifah itu dia sekadar kenal. Kalau ibaratnya lah dalam hidup manusia ini, baru kenal. Sebelum tu tak kenal, lepas tu tahu, lepas tu baru kenal. Kenal itu baru makrifah. Dia belum merisik, belum lagi meminang, belum lagi kahwin, belum lagi bersatu. Dia ada yang seterus-terusnya itu. Masalahnya jika guru-guru sekadar tahu yang awal atau sampai kepada yang awal, jadi bagaimana dia hendak membawa murid-muridnya kepada yang selepas awal? Sekurang-kurangnya kalau dia sendiri pun tidak sampai, tetapi dia boleh menolongkan. Sekurang-kurangnya sebegitu. Jadi seboleh-bolehnya kita tak mahulah kita ini sekadar tersangkut pada tungku al-iman, tersangkut pada ilmu kalam, tersangkut pada usuluddin, tersangkut pada ma'rifah, tersangkut pada awaluddin. Kita kalau boleh kita nak lepas lagi daripada ma'rifah tadi. Sekiranya tak dapat, tak mengapa. Yang pentingnya kita usaha dan ikhtiar dengan usaha dan ikhtiar yang sepatutnya. Kata Imam Al-Ghazali lagi, sesungguhnya manusia menyediakan dirinya bagi makrifah adalah dengan kholbunya, bukan dengan salah satu anggota badannya. Jadi makrifah ni dicapai dengan apa? Dengan tangan kah? Dengan buah pinggang kah? Dengan mata kah? Dan lain-lain? Bukan. Dia capai dengan kholbu. Tapi bukan kholbu yang di dalam sini. Kholbu yang ghaib. Kholbu ini dalam bahasa mudahnya, bahasa Melayu kita ini disebut hati. Sebut hati, walaupun sebenarnya jantung. Tapi huraian itu kita sampaikan dalam kuliah akan datang. Orang Melayu ni sebut hati, walaupun istilah tu tak tepat, tapi kita faham hati, kita guna hatilah. Kitab Ihya ini merupakan kitab huraian soal hati yang terbesar dalam agama Islam setakat ini. Ia juga merupakan kitab yang terbesar yang menghuraikan kholbunya Nabi SAW. Nak tahu macam mana kholbunya Nabi dengan sedalam-dalamnya, insya-Allah dengan kitab Ihya. Siapa dia Nabi ni? Manusia yang paling hampir, paling baik, paling dekat kholbunya, paling hampir kholbunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikut laluan dia. Kita ni kalau dapat sedikit pun jadilah. Orang yang ada akal ini agak ramai. Kita lihat ramai orang-orang yang bijak pandai, cendekiawan. Tetapi orang yang ada hati, yang itu kurang. Iaitu orang-orang yang baik, yang benar, yang lurus. Yang ada akal, dia belum tentu baik. Ramai penjenayah, pengkhianat, munafik, ikut ajaran sesat, menyesatkan orang, penipu dan sebagainya. Orang-orang yang bijak ramai juga. Orang-orang intelek, orang-orang jenius, orang-orang yang kelulusan tinggi. Tetapi sekiranya mereka ada hati, benar-benar ada hati, mereka tak akan jadi penjenayah, mereka tak akan jadi pengkhianat dan sebagainya. Dan ramai juga orang-orang yang tak sampai pun ke level tinggi dari segi intelek, dari segi kecerdasan, dari segi jenius, tetapi mereka punya hati. Jadi kita boleh nampak betapa pentingnya hati. Kholbu, hati. Kata Al-Imam, maka hatilah yang tahu akan Allah. Dialah, yakni hatilah, yakni kholbulah yang mendekati Allah. Itu bahasa dalam, bukannya mendekat, pergi macam tu. Bahasa halus, bahasa sufi. Hatilah yang mendekati Allah. Dialah yang berjalan. Berjalan itu pun bahasa halus juga. Dialah yang berjalan kepada Allah.
Perkataan mendekati, perkataan berjalan itu dia bahasa dalam, bahasa halus. Jalan yang paling kuat, paling jauh, paling tinggi untuk kita mencapai itu pun bahasa halus. Jalan paling kuat, paling jauh, paling tinggi untuk kita mencapai Allah adalah dengan melalui qalbu. Dalam kitab Ihya ini panjang diberitahu. Dalam kitab Imam Ghazali satu lagi, Al-Munqiz min ad-Dhalal pun panjang juga cerita dia. Dalam kitab-kitab dia yang lain pun dia sentuh-sentuh juga. Dengan anggota zahir ni dia tak boleh pergi jauh, dia sangat terhad. Dengan akal pula kita boleh pergi lebih jauh, tetapi masih kuat terhad dia itu, tak cukup jauh. Dengan qalbu, itulah yang paling jauh kita boleh pergi. Paling jauh tu maksud dia untuk hampir akan Allah. Tapi dengan qalbu pun dia masih tetap juga ada had dia. Kalau tak ada had, terleburlah kita. Tetapi antara anggota zahir dengan akal, dengan qalbu yang paling jauh boleh pergi. Rugilah kalau kita mengabaikan saja yang bahagian qalbu ni tadi. Tulis Imam Al-Ghazali, dan sesungguhnya anggota badan itu ialah pengikut, pelayan dan alat yang dipergunakan. Anggota badan kita ini semuanya diperalatkan, dipergunakan oleh hati qalbu itu. Hati qalbu kita tunjuk di sini, tapi tempat itu bukan sini, dia tu satu yang gaib. Qalbu kita itulah yang menggunakan segala peralatan yang ada pada tubuh badan kita. Dia gunakan mata kita, dia gunakan telinga kita, dia gunakan kaki tangan kita. Sebenarnya dia itulah yang memerintah, yang raja. Jadi dalam jalan Imam Ghazali ini, kita diajarkan bahawa ada sekurang-kurangnya 3 jenis kerajaan, 3 jenis raja, 3 jenis wilayah pemerintahan, 3 jenis tentera dan 3 jenis hamba rakyat. Apakah itu? Yang pertama, kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini, siapakah rajanya? Tidak lain ialah Allah sendiri. Di manakah wilayahnya? Wilayahnya ialah seluruh alam makhluk ini. Siapakah tenteranya? Tenteranya ialah para malaikat. Siapakah hamba rakyatnya? Hamba rakyatnya ialah seluruh isi alam. Itu tentang kerajaan Allah. Selain daripada kerajaan Allah, ada juga salinan kepada kerajaan Allah yang dikatakan kerajaan raja-raja, kerajaan sultan-sultan, kerajaan king-king. Ini antara maksud dikatakan sultan itu bayangan kepada Allah. Allah ada kerajaan, raja-raja pun ada kerajaan. Allah ada wilayah, raja-raja pun ada wilayah. Allah ada tentera, hamba rakyat, raja-raja pun ada tentera, hamba rakyat. Jadi dia seakan-akan salinan, tapi dia tak sama. Kerajaan raja-raja ni siapakah rajanya? Tentulah raja-raja, maharaja, dan mungkin sebahagian tempat presiden, Perdana Menteri dan sebagainya. Di manakah wilayahnya? Wilayahnya ialah negara atau negeri masing-masing. Siapakah tenteranya? Tenteranya ialah askar-askar, polis-polis, pihak berkuasa. Siapakah hamba rakyatnya? Rakyatlah. Yang ketiga, ada pula kerajaan diri masing-masing. Ini kerajaan yang mikro. Yang ni pun seakan-akan salinan kepada kerajaan Allah juga. Kerajaan diri masing-masing, siapakah rajanya? Rajanya ialah aku. Ialah setiap diri kita ini. Kitalah raja dia. Di manakah wilayahnya? Wilayahnya ialah seluruh anggota badan kita. Inilah wilayah pemerintahan kita, setiap satu orang. Siapakah tenteranya? Tenteranya ialah kehendak-kehendak yang dari qalbu tadi, daripada kita lah. Kehendak-kehendak tu. Bahagian ini dalam kuliah akan datang.
kuliah-kuliah akan datang. Siapakah hamba rakyatnya? Itulah seluruh anggota yang ada pada badan kita. Itu 3 jenis kerajaan. Sekiranya hendak dimasukkan institusi keluarga pun boleh juga. Sebab institusi keluarga ni pun dia ada raja dia, yakni ketua keluarga, ada wilayah dia, yakni rumah anggota keluarga, dan mana-mana kebun ke bangunan ke apa tempat yang dia punya. Tenteranya biasanya orang-orang yang lebih tua, yang lebih berusia, lebih dewasa dari segi usia dan juga dari segi akalnya. Hamba rakyatnya ialah isi keluarga lah, anak-anak dan segala tanggungan pun boleh juga. Tapi untuk pembelajaran kita ini biasa kita guna 3 jenis kerajaan tadi. Kerajaan Allah, kerajaan raja-raja, dan kerajaan diri kita sebagai khalifah. Umumnya semua orang maklum akan kewujudan kerajaan raja-raja manusia. Ini pakat tahu belaka. Dan ramai juga yang maklum akan kerajaan Allah. Tetapi kurang orang yang maklum akan kerajaan diri sendiri. Padahal antara tujuan utama kita diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah yang macam mana itu? Orang jadi khalifah tu khalifah lah. Saya bukan khalifah, saya tak ada pemerintahan apa-apa pun, saya duduk seorang-seorang, mana pula khalifah? Maksudnya kita dah terabai tanggungjawab kita. Kita itu raja. Dah beritahu tadi kita ada kerajaan diri masing-masing. Setiap orang ni bila dihantar ke dunia ini, dia ialah khalifah sekurang-kurangnya kepada kerajaan dia tu sendiri. Kerajaan diri dia sendiri. Dia dah rajanya dan ada tentera-tenteranya, ada wilayah kekuasaan dia, dan ada hamba rakyat dia. Jadi setiap daripada kita ini ialah khalifah. Belajar tasawuf ni baru makin nampak. Kata Imam Al-Ghazali, hatilah yang mencari, hatilah yang berbicara, dan hatilah yang mencaci. Asalnya di situlah, di qalbu tu. Tetapi yang kita duk nampak, mata, tangan, kaki lah yang pergi mencari ni. Yang kita duk nampak, mulutlah yang berkata-kata. Yang kita nampak, mulutlah yang mencaci atau memuji. Padahal semua itu adalah pekerjaan qalbu, pekerjaan hati sang raja, diri kita yang sebenar. Yang mata, tangan, kaki, mulut tadi hanyalah dia punya hamba rakyat dia saja, tukang buat kerja saja. Dalam budaya bahasa Melayu kita pun memang kita biasa guna perkataan hati. Sebenarnya perkataan jantung, tapi tak apalah, kita gunalah sebab kita dah faham macam itu kan. Kita biasa guna sakit hati. Sakit hati ni maksud dia bukan sakit organ hati atau organ jantung tadi, tapi sakitnya perasaan diri kita yang sebenar tu, iaitu qalbu tadi. Sakit hati. Busuk hati, maksud dia dia tu orang yang tak baik, niat tak baik. Bukannya organ hati dia tu membusuk. Baik hati. Besar hati, maksud dia sangat suka ataupun bangga, sangat meraihkan. Bukannya hati atau jantung dia tu membesar. Buta hati, maksudnya terhijab, tertutup. Geli hati, hancur hati, hangat hati, hati batu, keras hati, sejuk hati, senang hati dan sebagainya. Jadi kalimah hati itulah biasa bagi kita gunakan yang itu. Sebenarnya hati yang kita sebut tu nak menuju kepada qalbu tadi. Apa itu qalbu? Itulah diri kita yang sebenar, iaitu sang raja. Imam Al-Ghazali menulis lagi, hatilah yang pada hakikatnya yang taat kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya ibadah-ibadah yang berkembang pada anggota badan ialah nurnya, yakni cahaya ketaatan. Yang sebenar-benar taat tu ialah hati. Kita duk nampak tangan buat kebaikan,
Mata buat kebaikan, mulut buat kebaikan dan sebagainya itu, yang itu ialah kesan-kesan dia, nurnya, cahayanya. Sedangkan api dia yang sebenar itu, punca cahaya yang sebenar tu ialah qalbu kita. Jika hati tak mau, badan pun tak akan mengikut. Hati yang tak mahu berjuang, badan nak pergi berjuang ke? Badan tak mahu, tak akan pergi. Hati yang tidak mahu berdakwah, maka badan pun tak akan pergi berdakwah, sebab badan ni hamba rakyat. Hati yang tak mahu belajar tasawuf, badan pun tak akan pergi. Ini puncanya hati. Hati qalbulah yang derhaka, kata Imam, yang engkar akan Allah. Sesungguhnya yang berjalan pada anggota badan berupa kekejian-kekejian ialah bekas-bekasnya hati. Tangan buat jahat, hati punya kerja. Mata buat jahat, hati punya kerja. Kaki pergi ke tempat yang tak baik, hati punya kerja. Oleh sebab itu, yang sebenar-benar akan dipersoal, yang sebenar-benar akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat nanti ialah qalbu, ialah hati. Segala kejahatan-kejahatan anggota lain hanyalah pekerjaan-pekerjaan daripada qalbu ataupun hati itu. Yang sebenar-benar nak minta tanggungjawab esok ialah hati. Walaupun mungkin ditanya tangan, mungkin ditanya mulut, mungkin ditanya itu kaki, tapi sebenar-benar tempat tujuan dia hati. Kata Imam Al-Ghazali, hatilah yakni qalbulah yang apabila dikenal oleh manusia, maka sesungguhnya manusia itu telah mengenal dirinya. Ini dalam halaqah-halaqah usrah yang kita anjurkan, memang kita sentiasa tekankan 8 bangsa mengenal. Apa itu 8 bangsa mengenal? Ini setiap kali halaqah memang kita sekurang-kurangnya sebut. Sekurang-kurangnya 8 bangsa mengenal itu ialah mengenal diri, mengenal Allah, mengenal dunia, mengenal akhirah, mengenal syaitan, mengenal malaikah, mengenal yang benar-benar dan mengenal yang salah-salah. Ini ilmu membeza. Orang dulu-dulu kata kalau tak boleh nak membeza ni, jahil murakkab, jahil yang bertimpa-timpa. Jadi kita kena sampai ke peringkat kenal. 8 ni kena kenal. Kalau tak kenal itu ada masalah. Jadi dia seolah-olah berpasangan, berimbangan. Kenal diri, kenal Allah. Kenal dunia, kenal akhirah. Kenal syaitan, kenal malaikat. Kenal yang benar, kenal yang salah. Dia macam ada pasangan dia tu. Lagi kata Imam Al-Ghazali, dan apabila manusia mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi setelah kita kenal akan diri kita, kenal akan qalbu tu tadi, dari situlah kita makin mendalam kita akan sampai makrifah, mengenal akan Allah. Itu jalan dia. Sebab setelah kita makrifah akan diri, kita insya-Allah makrifahlah akan qalbu. Sebab kita tahu diri kita yang sebenar ialah sang qalbu, sang raja. Setelah kita makrifah akan qalbu, makrifah akan raja itu, lama-lama nanti kita akan dapat mengenal raja, segala raja, raja sebenar raja, iaitu Allah. Mengapa? Kerana qalbu atau hati kita ini sangat berkait rapat dengan roh. Dalam sebahagian perbahasan, qalbu itu disebut roh pun. Roh pun disebut qalbu pun. Sebab begitu kait rapatnya. Dan kita faham roh ini adalah daripada Allah. Jadi disitulah yang kaitannya. Sesiapa yang mengenal dirinya, insya-Allah mengenallah Rabbnya. Kata Imam, orang yang tidak mengenal hatinya, orang yang tidak mengenal qalbunya, untuk bermuraqabah, menjaga dan mengintip apa yang tampak dari gudang alam malakut,
maka orang tersebut termasuk dalam golongan yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka yang lupa akan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka, merekalah orang-orang yang fasik. Imam Ghazali kaitkan dengan ayat ini, surah Al-Hashr ayat 19. Dalam ni dia ada cerita lupa Allah, lupa diri. Sekarang ni bila kita bawa jalan kepada mengenal diri, mengenal Allah ni, kita kembali nak ingat. Dia seolah-olah jalan pulang. Asalnya kita ni daripada Allah, seolah-olah lah ni, ibarat saja. Kemudian kita ni dihantar ke alam makhluk ini, jalan jauh sampai alam makhluk. Kemudian di alam makhluk ni kita nak usaha kembali supaya qalbu kita ni dapat pulang kepada Allah. Perjalanan pulang itulah ibarat ular kembali menyusur ke sarangnya. Dalam perjalanan pulang ini, ada orang dia tak pulang-pulang, ada orang dia dapat pulang sikit, ada orang dapat pulang separuh, ada orang dapat pulang jauh. Tapi yang sebenar-benar dapat pulang hujung sekali Nabi Muhammad lah. Kita tak boleh nak lawan dengan dia. Jadi kita datang, patah balik. Yang belajar tasawuf tadi ni nak patah balik, nak kembali menuju jalan pulang, kembali kepada asal. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Kembali yang itu. Kata Imam, maka mengenal qalbu dan hakikat sifat-sifat qalbu itu merupakan pokok, yakni dasar agama dan sendi jalan para salik. Siapa salik ni? Orang-orang yang berjalan kepada Allah. Bila kita belajar tasawuf sufi ni, kita ni seolah-olah orang yang berjalan. Dia berjalan patah balik, berjalan patah balik. Sambung Imam, sekarang marilah kita sebutkan huraian keajaiban hati dengan cara membuat contoh-contoh yang mendekatkan kepada pengertian, contoh-contoh yang mendekatkan kepada faham. Bila kita belajar ilmu ketuhanan, untuk mendekatkan kepada faham itu kita guna contoh. Contoh-contoh kita ambil daripada alam makhluk. Jadi contoh-contoh itu bukan betul-betul sama. Tambah-tambah jika kita nak mencontohkan dengan Allah dalam hal-hal tertentu. Kerana mana ada contoh untuk Allah? Dalam alam ini tidak ada contoh untuk Allah, kerana zat Allah ini tidak sama langsung dengan makhluk. Kita nak contohkan macam mana? Kalau sama-sama makhluk kita buat percontohan, memang betul-betul kena lah. Tetapi kalau dengan Allah, kita ambil contoh daripada alam makhluk, ambil kias, ibarat tamsilan dan sebagainya, dia tak boleh betul-betul sama. Tapi sekurang-kurangnya ia untuk menghampirkan kepada pemahaman kita. Dia bagi kita sedikit kemudahan. Itu dalam kitab-kitab lama selalu disebut contoh-contoh ini untuk menghampirkan kepada faham. Bukan contoh-contoh betul. Masalah dia orang yang belajar sendiri-sendiri, orang yang tak ikut jalan perguruan yang sebenarnya. Bila dapat contoh-contoh yang berkait dengan Allah ni, mereka sangka sungguh-sungguh contoh macam itu. Contohlah dikatakan kita dengan Allah ni ibarat gelas dengan kaca. Dia sangka sungguh-sungguh macam itu. Itu yang jadi silap, jadi sesat, jadi tersalah. Padahal contoh-contoh itu untuk menghampirkan kepada faham. Kata Imam Ghazali, kerana penegasan segala keajaiban hati dan rahsia hati yang termasuk dalam ihwal alam malakut adalah antara hal yang menumpulkan kebanyakan faham daripada mengetahui. Menumpulkan ni maksudnya susah. Dia benda yang tak mudah. Tapi kita kena usaha. Ada hal-hal yang kita boleh capai dengan
fizikal, anggota tubuh badan. Ada hal-hal yang kita hanya boleh capai dengan akal, tubuh badan tak boleh sampai ke sana. Dan ada pula hal-hal yang kita hanya boleh capai dengan qalbu, tubuh badan dan akal pun tak boleh sampai ke sana. Contoh, macam sekarang ni kita duduk di sini. Kita duduk di sini je, kita tak boleh pergi ke langit. Dan itu wilayah anggota kita. Tetapi kita punya akal boleh pergi ke langit walaupun kita duduk di sini. Dia boleh pergi merata tempat. Itu kekuatan akal. Dan kalau qalbu dia lebih daripada itu, dia boleh pergi sampai ke alam ghaib, termasuklah ke alam malakut tadi. Jadi itu potensi. Potensi fizikal, potensi akal dan potensi qalbu. Seterusnya Imam Ghazali dia mula nak membahaskan tentang apa itu qalbu, apa itu qalbun. Jadi dalam bahasa Arabnya perkataan qalbun kita sebut kalbu. Jika diterjemah betul-betul, dia akan jadi jantung, ataupun jantung hati, bukannya hati. Tapi sebagaimana kita sebut awal-awal tadi, oleh sebab kita faham itu hati, tersebut hatilah. Nak mudahkan cerita. Perkataan qalbun itu ditujukan kepada dua pengertian. Ada dua maksud yang mana yang kita nak pakai. Pengertian yang pertama, qalbun. Qalbun itu merupakan daging ataupun organ yang bentuknya macam buah sanaubar. Buah sanaubar ni dikatakan bentuk dia tu adalah sikit-sikit macam love, macam jantung pisang. Sebab itu dalam bahasa Melayu pun kita ada pakai perkataan sanaubari, tapi dalam bahasa standard kita sekarang kita sebut sanubari. Itu dia nak cerita tentang jantung. Berbanding perkataan hati tadi, perkataan sanubari ini dia lagi kuat sebab dia betul-betul tuju pada jantung tu. Jadi pengertian yang pertama apabila disebut qalbun atau disebut hati, hati ni kalau terjemah daripada bahasa Arab kabid. Tapi itulah bila masuk bahasa Melayu ni dia tertukar. Tak apalah. Jadi daging atau organ jantung tadi, sanubari tadi, dia terletak pada tepi dada yang kiri, iaitu satu daging atau organ yang khusus. Dan di dalamnya ada lubang. Dalam daging itu tadi ada lubang. Maksud nak bagi tahu sini ada rongga ataupun ada ruang di dalamnya. Dalam rongga itu ada darah hitam, kata Imam Ghazali. Itulah sumber nyawa dan tambangnya. Ini bukan tambang naik bas. Tambang ni maksud dia lombong. Itulah sumber nyawa kita, sumber hidup kita. Itulah lombongnya. Masalah dia tu padamlah kita. Itu cerita dia. Jadi pengertian qalbun yang pertama ialah jantung. Dia ni berada di sebelah kiri. Ada juga orang sebelah kanan, tapi kes-kes yang sangat terpencil lah belah kiri. Dan kami tidak bermaksud menghuraikan bentuk dan caranya sekarang, kerana hal itu bersangkutan dengan matlamat atau tujuan atau maksud atau kerja-kerja para tabib. Zaman sekarang para doktor, yang daging jantung tadi itu kerja tabib. Itu urusan mereka. Dalam tasawuf ni kita nak cerita jantung yang lain. Dan tidak bersangkutan dengan tujuan-tujuan keagamaan. Dalam tasawuf sufi tarikhah dan seumpamanya, bukan qalbu yang ini yang nak dibicarakan. Qalbu jenis ini, jenis daging tadi, dia ada juga pada haiwan. Ada pada lembu, pada harimau, gajah ada daging jantung tu. Bahkan ada pada orang mati. Orang dah mati pun ada jantung. Melainkan jantung dia tu diambil orang, ataupun dia dermakan, ataupun dicuri oleh pihak-pihak tertentu. Umumnya orang mati pun ada jantung tu.
Kholbu jenis itu termasuk sebahagian daripada alam al-mulki wa syahadah. Alam ini alam zahir, alam yang kita dapat perintah, dapat kita kerjakan dan dapat dilihat. Sedangkan jantung hati atau sanubari ataupun kholbu yang kita nak bincangkan dalam ilmu tasawuf, ilmu al-ihsan ini termasuk dalam alam ghaib. Kholbu yang ghaib, termasuk dalam alam batin, termasuk dalam alam rohani, alam roh, alam malakut. Tu kholbu yang kita nak cerita tadi, bukan jantung yang ini, tapi bukan kholbu yang ini, tapi kholbu yang tak tahu macam mana rupa dia. Sebab dia tu benda gaib. Kholbu yang itu yang kita nak bicarakan dalam kitab keajaiban kholbu, bukan kitab keajaiban organ jantung. Jadi pengertian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kholbun itu ialah sesuatu yang latif, yang halus, latifah halus. Sesuatu yang latif, yang bersifat Rabbaniyah, yang bersifat ketuhanan, yang bersifat rohaniyah, kerohanian. Itu kholbu yang kita nak bicara dalam ilmu tasawuf. Ia, yakni kholbu yang gaib itu ada hubungan dengan kholbu yang bertubuh, al-kholbi, al-jismani. Ada kaitan. Tapi dia dua perkara yang berbeza. Macamlah akal kita dengan otak. Dia ada kaitan, tapi dua perkara yang berbeza. Macamlah nyawa kita dengan tubuh badan kita. Dia ada kaitan, tapi dua perkara yang berbeza. Kholbu yang halus, yang latif, itulah hakikat manusia. Itulah manusia yang sebenar. Itulah diri kita yang sebenar, iaitu sang raja tadi, atau sang khalifah tadi. Dialah yang merasa, yang kholbu yang gaib tadi. Dialah yang merasa, yang mengetahui, yang mengenal. Jika kita mati, kholbu yang gaib itu dia tak mati, sebab dia kebal. Kalau kita ni hancur terkena bom, kholbu yang gaib tadi, iaitu diri kita yang sebenar itu tadi, dia sikit pun tak terusik, dia tak hancur. Kalau daging jantung tadi, daging kholbu dia boleh dipegang, dikeluarkan, dipotong-potong. Tetapi kalau kholbu yang gaib itu, iaitu diri kita yang sebenar, dia tak boleh nak dipegang, tak boleh nak dikeluarkan dari mana, tak boleh nak dipotong-potong. Dah mula nak nampak ajaibnya. Dialah, yakni kholbu yang gaib itulah yang dituju dengan pembicaraan, yang diseksa, yang dicaci dan yang dicari. Kholbu yang gaib itu ada hubungan dengan kholbu yang berjisim, yakni jantung. Tetapi kita bagi tahu tadi berbeza. Ada hubungan tapi berbeza. Maka apabila kami menyebutkan perkataan kholbu dalam kitab ini, kitab Ihya ni, yang kami maksudkan ialah kholbu yang latifah. Kholbu yang latif, kholbu yang halus tadi, yang gaib tadi, bukanlah daging jantung tu. Dan tujuan kami ialah menyebutkan sifat-sifat dan keadaan. Untuk mengenal Allah, kita kena kenal diri sampai ke peringkat kenal akan kholbu yang gaib tu tadi. Kalau setakat kita kenal jantung, dia tak boleh membawa kepada mengenal makrifah akan Allah. Nak makrifah akan Allah ni kena kenal kholbu yang gaib tu. Nampaknya perkongsian kita kali ini setakat itu sahaja dahulu. Walaupun kitab keajaiban kholbu ini dia terletak lebih awal daripada kitab latihan kholbu, tetapi kita syarahkan latihan kholbu dulu. Kerana apa? Kerana keajaiban kholbu ini dia ni agak rumit, lebih rumit, lebih tinggi lagi cerita dia. Jadi kita ajar yang latihan dulu, sebab dia lebih mudah. Kemudian baru kita bawa kepada mengenal. Sebab
guru kita dulu dalam Thariq Al-Ghazaliyah ni, begitu kaedah dia. Dia dapat kaedah itu daripada guru-guru. Begitulah seterusnya sampai kepada Imam Al-Ghazali. Kita ikut cara yang itu. Maka kita pun rumuskanlah perkongsian singkat kita ini. Hati atau qalbu kita ini ada keajaiban dan ia sangat ajaib. Ia termasuk dalam hal yang ghaib. Namun tak ramai manusia dan jin yang tahu. Lagi kurang yang faham dan sangat kuranglah orang yang menyedarinya. Peluang kita untuk mencari, nak mengusahakan dan mengecapi keajaiban-keajaiban ini ada, tetapi hanya sementara kita masih hidup. Kita dah mati, tak sempat belajar, tak sempat usaha, tak sempat nak meneroka lah. Kita meninggal saja, itu makam kita setara tu lah. Di akhirat nanti, kita ni akan dibalas ataupun diganjarkan dengan balasan atau ganjaran sebagaimana makam yang qalbu kita sempat capai semasa kita di dunia. Oleh itu, kita mestilah mengusahakannya sementara masih ada waktu. Kita hendaklah menyedarkan diri kita dan kita sedarkan juga orang-orang lain, terutamanya orang-orang yang dekat, yang kita sayang, supaya mereka pun dapat juga. Semoga kita ini terpilih, bukan sahaja untuk dimasukkan ke dalam jannah, tetapi dimasukkan ke dalam jannah yang lebih tinggi, yakni jannah para mukharrabin. Tidak setakat itu, tetapi sampai mendapat redha Allah yang lebih besar daripada jannah. Tidak setakat itu, biarlah sampai kita ini berjaya mencapai Allah, yakni Tuhan punya jannah. Ini semua yang disebutkan itu berkait dengan pekerjaan qalbu. Nak sampai mendapat Tuhan punya jannah itu, tingkatan-tingkatan dia tu dengan qalbu. Pelajaran tasawuf ini. Ya, insya-Allah kita jumpa lah lagi dalam kuliah yang akan datang. Setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.